Kejutan paling tidak dijangka pelakon kanak-kanak diangkat dalam kategori pelakon wanita terbaik dalam anugerah televisyen Asia 2014 di Singapura. Pelakon cilik yang mempunyai bakat besar melebihi dirinya telah menempa nama di kalangan warga netizen, malah dilansa wartawan sentiasa menyuluh cahaya kegemilangannya. Saudara, orang tidak akan meraih fajar tanpa melalui perjalanan malam. Puteri Balqis merupakan salah seorang pelakon yang cilik telah memikat mata-mata penonton dalam lakonan beliau di mana lakonannya yang amat teliti telah menarik perhatian emosi penonton. Penglibatan Puteri Balqis dalam bidang lakonan bermula semenjak dia berumur 2 tahun apabila bakatnya dikesan ketika ibu bapanya dihadiri ejen pencari bakat di Uptown tempat bapanya berniaga. Dengan bermula sebagai pelakon tambahan, Puteri Balqis mengorak langkah secara perlahan untuk menjadi pelakon yang seiring dengan pelakon wanita profesional. Malah bakat beliau diwarisi daripada arwah datuknya, Muhammad Aziz Arifin, yang lebih dikenali sebagai Ken Arifin, seangkatan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pada November 2012, lakonannya dalam telefilm Pelarian, Puteri Balqis memenangi anugerah skrin ke-16 menerusi anugerah Bintang Harapan Pantene. Lakonannya sebagai Amira dalam telefilm penghargaan khas kepada P. Ramlee di Manakan Ku Cari Ganti di TV1 telah melayakkan Balqis menerima pencalonan bagi pelakon pembantu wanita terbaik di anugerah P. Ramlee yang julung kalinya diadakan pada tahun berikutnya. Beliau juga merangkul anugerah pelakon drama wanita terbaik di anugerah skrin 2014 menerusi telefilm Balqis. Pada tahun 2012, filem yang bertajuk Strawberry Cinta merupakan filem sulung penglibatan Puteri Balqis dalam seni layar. Dan kini namanya ditenggelami masa. Kak, ni kat mana? Oh, mamak tu, mamak kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Baik. Masuk. Oh, okey.
Okey, pada episod kali ini kita bersama dengan Puteri Balqis dengan cerita dia kurang sihat. So, jom kita sembang-sembang. Okey, ni nak tanya ni. Sekarang ni abang nak panggil Puteri ke nak panggil Balqis? Yang mana abang selesa? Puteri pun boleh, Balqis pun boleh. Oh, okey, Puteri lah, Puteri senang. Boleh. Puteri, okey. Ni nak tengok ni, tengok banyaklah anugerah-anugerah ni semua ni. Ya Allah. Yang ni Dahsyatnya. 2012, 2014, 2014. Fuh, straight. Oh, ini ada puisi ni. Ni boleh tengok sikit ni. Boleh, boleh. Ini puisi Puteri tulis untuk Mami. Oh ya ke? My dear mother, Nora Shikin. Your wise personality made me realize that I'm just a pool of idiocy. Your sacred light that shines brightly every single second made me feel like I'm in a crowd of dullness. Your words that were never spoken. Your voice that was never heard. Your sacrifices that were never appreciated. Your scars that was never treated. I've been living in a dungeon of thoughts. How is it humanly possible for a woman to go through 36 years of darkness and is still able to stand up with a smile on her face? With Rob's permission. Wow, sebenarnya to be honest, abang rasa memang Puteri memang talented. Daripada ni masa umur berapa tulis ni? Ini ni tahun lepas. Tahun lepas. Baru tahun lepas. Amazing. Yang ini 38 Poems of Puteri Balqis. Oh ni bukunya. Ya, ini bukunya. Yang ni planner. Oh, nak tengok sikit Boleh, boleh. poem dia ni? Puteri ada puisi yang Puteri nak tunjuk. Oh, mana satu? Cuma puisi-puisi ada juga yang panjang. Okey. Abang suka baca yang panjang-panjang ni sebab dia lagi hati ke hati. Yang ni satu, yang ni pendek je. Dear mother, why is every love entwined with painful truth and beautiful lies? Who should I trust? A goal maker or beekeeper? Wow. Yang ni orang selalu confuse. Orang ingatkan sahabat Puteri tak ada ke? Tak, ini tentang jiwa kita yang dulu. Katakan jiwa kita broken child. Okey, bila kita baca ni, kita berjumpa balik dengan jiwa kita yang dulu, yang broken dulu. Macam ni. Ni macam throwback lah. Dalam banyak-banyak segmen, ini segmen favourite saya. Jom kita throwback gambar-gambar lama Puteri Balqis. Oh, ni Instagram Rocking Balqis. Yeah. Oh, tu dia. Banyak gambar promote buku kan sebab nak jual masa tu. Hello, I'm back with the planners again. They're 4 designs, but this is my choice because it's the limited edition. There are bits and bobs in here. These planners are the bee's knees. You can take a butcher's hook. So thank you to all the people who have bought these planners, but to all who haven't bought them yet, you can follow them and you can pre-order now. Puteri dekat hospital masa Puteri pergi check dengan doktor. Check ni masa dia all the regular check up lah, kena jumpa doktor semua. Doktor hospital mana yang Puteri pergi sebenarnya? Hospital di ATM Sungai Buloh. Lepas tu Puteri lebih kepada buku. Abang pun gembira sebenarnya tengok gambar-gambar Puteri walaupun Puteri sebenarnya baru macam masih sakit. Lepas tu banyak dugaan dalam hidup. Tapi Puteri portray dekat di luar sana yang Puteri masih tabah dan masih tersenyum. Abang harap sebenarnya benda ni Puteri kekalkan supaya Puteri teruskanlah kehidupan ni dengan sentiasa tersenyum dan positif. Terima kasih. Rasanya memang jiwa Puteri, nalurinya memang halus, sangat sensitif seorang yang sangat sensitif, tapi dalam masa yang sama seorang yang sangat kuat. Yang mana kadang-kadang seorang ibu pun tak mampu. Jadi macam dia, kekuatannya tu kadang-kadang luar biasa sebagai seorang anak.
Apa sebenarnya yang terjadi pada 2018? 2018 tu bila mana dia mula jatuh sakit, dan dalam masa yang sama, sebelum tu dia jatuh sakit, dan dalam masa yang sama juga parents dia berpisah. Itu yang bermulanya dia tak ada job, semua kan tak sihat. Memang dia sangat-sangat fragile masa tu, selalu muntah darah. Tapi nampaklah perwatakan dia berubah sejak 2018. Memang lemah je, dia memang baring je. Dan ubat dia pun banyak sangat nak kena makan. Satu bekas. Kalau kita buat live Facebook kan, dia macam jadi pemalu sekarang. Dia lain sikit lah. Dia confidence level dia dah tak macam dulu. Putri mula sakit 2017. Bulan 10 2017. Waktu tu dia dalam keadaan murung. Dia dah start tak nak bercakap sangat, dia dalam keadaan seorang diri, dia dah start demam berpanjangan. Tapi waktu tu yang perasan tentang perubahannya hanya saya. Jadi 2018 itu yang pertama kali dia pengsan. Bulan 1 waktu syuting. Waktu tu dia dalam keadaan yang makin teruk. Dah bermula muntah darah. Satu hari bermula 2 kali. Lepas tu dia berlarut satu hari 3 kali. Sampailah satu hari 4-5 kali. Muntah darah yang sepenuh-penuhnya. Bukan sikit-sikit, berketul-ketul. Jadi waktu tu saya tahu yang anak saya tak okey. Dalam waktu yang sama juga, dia tolong saya meniaga dalam keadaan kadang-kadang muntah darah masih penuh. Tak apa Mami Akish okey. Lap, dia bangun. Tak apa, kita berniaga sama-sama, kita jalan sama-sama. Saya membantu dia dari segi kewangan, tapi dalam masa yang sama saya juga buat buku Puteri Balqis ni sebab saya nak naikkan balik semangat dia. Dia sangat excited masa buku tu keluar. Nampak dia ada perubahan sikit lah lepas pada buku dia tu keluar, nampak lebih ceria sebab ada something yang hasil daripada diri dia sendiri. Yalah, dia dapat luahkan perasaan dia, tulis puisi dan tapi sebenarnya buku Poems Puteri Balqis ni dia tulis sepanjang dia sakit dulu lagi. Dia tulis dah lama. So kita orang jumpa buku dia tu and baru kita orang bukukan. Maknanya dia bukan plan. Dia memang dah tulis lama. Isi hati dia, isi dia yang terkandung selama terbuku dalam hati dia, yang dia frust, dia sedih. Waktu tu Puteri dah sah, doktor dia cakap bahagian dalaman dia masih ada masalah. Jadi rawatan berterusan. Kami waktu tu kami pergi ke hospital naik Grab. Kadang-kadang naik komuter. Jadi dibantu juga oleh doktornya banyak membantu. Dari segi belanja perubatan, kadang-kadang half daripada tu doktornya akan bayarkan. Waktu tu Puteri, saya tak dapat nak letak Puteri lama dekat hospital sebab saya sendiri pun berniaga. Jadi kalau saya jaga Puteri di hospital, macam mana dengan kewangan kami? Saya terpaksa struggle. Jadi saya bawa balik Puteri, bawa balik rumah. Jadi apa-apa rawatan semua dekat rumah. Rawatan acupressure alternatif semua dibuat di rumah. Kehendak membantu. Itu yang kita kena tanam dalam rakyat kita. Hendak membantu dan membuat sesuatu. Jadi kita pun bila kita dengar, terutama orang susah memang banyak. Tapi orang susah yang hendak membela diri, kadang-kadang tak seramai mereka yang susah dan tidak tahu apa nak buat. Jadi dalam konteks Puteri Balqis ini, saya rasa kita terpanggil untuk berbuat sesuatu, untuk membantu mereka kembali kepada keadaan yang mungkin sebelum ini ataupun yang lebih bagus. Maknanya daripada segi kekuatan diri, yes, Alhamdulillah. Orang yang sihat pun kadang-kadang tidak ada kekuatan diri seperti itu. Dan kita lihat juga bukan setakat kekuatan diri. Yang pentingnya adalah skill dia, talent dia. Pasal kita perlu orang yang mempunyai talent. Yang tidak ada talent, kita perlu adakan talent. Tapi yang mempunyai talent itu perlu dibela. Dijaga supaya dapat meningkatkan keupayaan dia. Ini antara kelemahan masyarakat kita. Kita kurang menghargai talent. Lakukanlah, insya-Allah kita akan dapat balik kebaikan itu. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada keluarga ini kerana bersungguh untuk membela nasib dia
tidak hendak meminta-minta, ya. Jadi kita yang dapat membantu, saya harap melakukan sesuatu untuk meningkatkan tahap anak yang hebat ini ke satu tahap yang akan membanggakan kita semua. Abang nak tanya jugalah sikit sebab pada tahun 2018 ada benda yang macam Puteri sedih sangat. Boleh tak kongsikan sikit apa yang terjadi sebenarnya 2018 tu? Puteri sedikit merajuk dengan industri dan Puteri sedikit hampa dalam hidup kerana salah satu keluarga hilang. Pergi macam tu saja. Dan orang-orang dalam bidang lakonan makin lama makin hilang. Jadi kami makin lama makin kesunyian. Kami sedih. Kami minta promote buku tapi mereka tolak. Tapi kami takkan putus asa, semua orang ujiannya lain-lain. Jadi kalau kami sentiasa tabah dan sabar, ujian tu indah. Kami boleh tempuh sama-sama. Sebagai ibu, saya lebih suka anak saya sentiasa merendah diri. Rendah diri. Apa guna anak saya menjulang piala yang tinggi jika jiwanya menderita? Apa guna anak saya dipuja industri jika jiwanya mati? Saya tak nak. Saya lebih suka anak saya yang sekarang. Sebagai seorang ibu, terlampau banyak sifat-sifat seorang ibu yang tak ada pada saya. Saya tak sehebat ibu-ibu yang lain. Jika diberi peluang, saya nak jadi seorang ibu yang terbaik. Yang saya dulunya mungkin terlalu muda untuk berfikir. Ada banyak penyesalan dalam hidup yang saya tak nak anak saya terima. Penyesalan seorang ibu itu sangat tinggi sebenarnya. Dan sekarang baru abang faham kenapa Puteri macam rasa merajuk dengan industri, dengan hidup. Tapi abang sebenarnya just harapkan yang Puteri masih tabah dan banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar dan jangan rasa risau dengan apa tomahan orang di luar sana. Sebab yang faham
Putri adalah Putri dan Ibu Putri. Korang berdua adalah sebenarnya, you guys are one. So, itulah abang sebenarnya, abang tak tahu nak cakap macam mana lagi. Abang memang tersentuh dan abang doakan yang baik-baik segalanya untuk Putri. Iya, ayat abang sama macam ayat Mami. Mami pun selalu cakap, tak apa Putri, kamu adalah ibu kamu adalah kamu. Kami berkongsi emosi. Okey Putri, abang nak ucapkan jutaan terima kasih sebab meluangkan masa pada hari ini, kongsikan segala isi hati yang abang faham sebenarnya memang agak sukar untuk diluahkan, tapi abang cukup terima kasih sebab Putri sudi untuk share benda ni dengan abang dengan semua penonton di luar sana. Abang juga nak minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki sebab kalau abang ada terkasar bahasa ke atau abang terguris perasaan Putri selama mana kita bersembang hari ini. Abang harap Putri maafkan abang. Abang doakan semoga Putri berjaya dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. Pada pihak Awesome TV, abang sebenarnya ada sagu hati untuk dihadiahkan kepada Putri. Ni dia. Terima kasih banyak-banyak. Sikit je ni sebenarnya kalau banyak untuk kami. Itulah, kalau Putri ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton di luar sana industri, orang siapa saja yang Putri nak sharekan. Apa yang Putri nak cakap, tolong jangan lupa kami kerana kami tidak pernah akan lupa kamu semua walaupun ada satu saat kami sentiasa mendoakan melalui lafaz dan perbuatan. Terima kasih semua yang sentiasa berada dengan kami semua. Terima kasih Putri. Sama-sama. Strong High five. Apa yang menjadi persoalan bagi kita? Adakah dia dapat melihat masa yang datang dengan cerah atau gelap? Adakah dia akan jatuh di dalam kegelapan atau semakin maju memulihkan kehidupannya? Saya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala mengajak anda mendoakan padanya agar dia dapat memulihkan kehidupannya ke arah yang penuh sinar. Jaga perasaannya, tutupi aibnya, bantu ketika dia jatuh, sediakan bahu ketika dia menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Putri. Jaga diri Okey. Assalamualaikum.
Laungkan suaramu, laungkan suara, laungkan suaramu.